Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim Wahimin bin Muhammad Rafi, nombor metrik 050343 daripada ISM Usuluddin semester 6. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada selaku pensyarah kita, iaitu Prof Madya Dr. Syed Hadrul Latsfi bin Syed Omar, selaku pensyarah untuk subjek dirasah akidah nasiah pada semester ini. Kita terus kepada konsep tarfiq menurut kumpulan yang menyeleweng dalam agama Islam menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Iqtisad fi I'tiqad. Ini merupakan introduksi kepada tajuk kita, mukadimah yang umum. Dalam mentarfiz seseorang itu adalah sesat, dusta ataupun kazib, terhadap i'tiqadnya perlu dirujuk kepada syarak dan tidak boleh menggunakan akal semata-mata. Kerana syarat yang mewajibkan atau memastikan dalam menentukan seseorang pendusta itu kafir atau kufur. Akal boleh tentukan seseorang itu dusta atau i'tiqadnya itu sesat sahaja. Yang memastikan adalah syarak. 3 sumber hukum hakam syarak, iaitu yang pertama nas yang melingkungi daripada Al-Quran dan hadis mutawatir. Yang kedua al-ijma'. Yang ketiga adalah qiyas yang berlandaskan kepada Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Ini merupakan 3 perkara yang berlaku kepada mereka yang dusta. Yang pertama, mukhalladun finnari ba'dal mauti, akan kekal selamanya di neraka selepas mereka mati, kerana mereka berdusta kepada Nabi Muhammad dan juga ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wa mustahabun dami, harus dibunuh nyawanya. Yang ketiga, al-ma'u fil hayati, dinafikan hartanya. Seterusnya kita akan pergi kepada 6 maratib kekufuran menurut Imam Al-Ghazali pada muka surat 514. Ar-rutbatul awwalu, peringkat yang pertama. Peringkat pertama ini merupakan yang jelas yang dinyatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka ini pendustaan yang dilakukan oleh golongan Yahudi, Nasrani dan Majusi dan penyembah bahala dan sebagainya, yang telah dinaskan dalam Al-Quran dan telah kita disepakati oleh ulama Islam. Ini merupakan dalil asas dalam mentakfir mereka kerana mereka berdusta akan Allah dan ajaran Nabi Muhammad. Golongan Yahudi, Nasrani, Majusi dan penyembah bahala yang lain dan sebagainya secara terang-terangan, secara soreh menentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menentang ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melalui Nabi Muhammad. Selain itu mereka juga menentang nabi-nabi mereka. Contohnya golongan Yahudi yang menentang ajaran Nabi Musa, golongan Nasrani ataupun yang kita gelar hari ini golongan Kristian yang juga menentang agama Nabi Isa. Lagi-lagi golongan Majusi yang menyembah kepada api, penyembah berhala, teramatlah jauh kepada ajaran yang sebenar. Itu merupakan rutbatul awwalu rutbatul ula yang telah dinyatakan pada Al-Quran dan As-Sunnah nama mereka. Kita terus kepada rutbatul as-sani. Rutbatul sani merupakan golongan yang berdasarkan kepada qiyas Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Kerana mereka ini golongan yang tidak dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi aliran penyelewengannya, aliran kesesatannya hampir sama dengan golongan rutbatul awwalu itu. Peringkat kedua, pendustaan golongan Brahma dalam mengingkari konsep kenabian dalam Islam. Golongan Brahma ni dalam agama Hindu ataupun kita boleh panggil sebagai pendeta agama. Golongan Brahma ini saya rasa merupakan hasil daripada susu jalur daripada Gautama Buddha, iaitu daripada ajaran Buddha. Seterusnya dalam ini juga ada dinyatakan golongan etis yang ingkar kepada penciptaan alam ini. Kita telah dinyatakan bahawasanya alam ini merupakan adanya alam ini kerana adanya pencipta. Akan tetapi golongan etis ini dia menyatakan bahawa alam ini secara semula jadinya tercipta. Manakala golongan Brahma itu mengingkari konsep kenabian dalam Islam. Mereka rasa tidak perlunya kepada adanya Nabi ini. Saya rasa begitulah. Saya rasa untuk golongan yang kedua ini, mereka itu adalah golongan yang dusta kepada agama Allah. Maka kufur mereka secara ijma', nas dan ulama.
Okeylah, itulah golongan Brahma ini ingkar konsep kenabian. Manakala golongan etis pula ingkar kepada penciptaan alam ini. Mentakfir mereka dengan menggunakan nas yang dikiaskan daripada Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Mereka yang menafikan kenabian dan penciptaan alam ini, maka mereka dikiaskan dengan golongan yang kedua ini. Kisah mereka, kisah golongan Brahma, etis ini tidak dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi menggunakan kias ini, ajaran mereka itu, pengaliran mereka itu hampir sama dengan rutbatul awalu itu, rupah yang pertama yang dinyatakan dalam Al-Quran itu. Kita pergi pada slide yang seterusnya. Rutbatul as-salisah, rutbah yang ketiga. Saya terus baca kepada maknanya. Mereka percaya akan konsep penciptaan. Mereka juga percaya konsep kenabian. Akan tetapi iktikad mereka bercanggah dengan syarak dalam beberapa perkara. Mereka ini mereka yang percaya kepada an-nubuwah wa tasdiqu amran takhalif nusus syariah. Mereka percaya kepada Allah, mereka percaya kepada Nabi. Akan tetapi kita terus kepada yang seterusnya. Mereka ini tidak mampu nak menjelaskan kebenaran dengan kefahaman masyarakat yang lemah dalam memahami makna yang sebenar. Mereka ini adalah golongan falsafah. Mereka percaya Nabi itu ada. Mereka percaya Allah itu ada. Kita akan terus kepada slide yang seterusnya. Ini merupakan 3 isu supaya golongan ini merupakan golongan falsafah kepada yang ketiga ini, supaya pandangan kita lebih jelas terhadap ar-rutbatu as-salisah ini. 3 golongan yang bercanggah dengan akidah yang sebenar. As-salasatu masail wahiyah al-inkaruhum li syahari al-ajsadi wa ta'zibu bin nari wa ta'zimu fil jannah wa hurul in wal ma'kul wal mashrubu wal malbasu. Saya akan baca maknanya. Pertama, mereka mengingkari hari kebangkitan dengan jasad. Mereka percaya hari kebangkitan nanti Allah akan bangkitkan dengan ruh sahaja. Manakala kita menikmati hari akhirat nanti, kita diseksa oleh seksa kubur. Itu pada pandangan mereka, diseksa pada kubur, diseksa kubur, menikmati syurga, memakai pakaian di syurga merupakan sekadar ruh sahaja. Akan tetapi telah jelas pada Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma', kita akan menikmati dan juga diazab, dibangkitkan dengan ruh dan juga jasad. Tetapi mereka hanya ruh semata-mata. Itu bertentangan dengan akidah yang sebenar. Itu yang pertama. Yang keduanya, wa ukhra, mereka meyakini Allah Ta'ala tidak tahu akan perincian ciptaannya, perincian baharu dalam alam ini. Hanya tahu perkara yang kulliyat. Yang juz'iyat ini hanya yang mengetahuinya adalah malaikat. Mereka mengingkari bahawasanya Allah ini maha mengetahui. Mereka menyatakan bahawa Allah ini hanya tahu kepada perkara yang umum sahaja. Malaikat ada perkara yang juz'i, perkara yang agak terperinci. Contohnya seseorang itu berfikir tentang sesuatu, hanya malaikat sahaja yang tahu. Manakala Allah ni tidak mengetahui. Padahal dalam akidah kita, dalam akidah Islamiah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah ni maha mengetahui segala perkara dan segala sesuatu. Tidak ada yang boleh menyembunyikan daripada Allah Subhanahu Taala. Ini mereka dalam isu akidah yang kedua ini, mereka amat bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita akan terus kepada isu akidah yang ketiga. Saya akan baca terus kepada maknanya. Korang boleh tanya kepada komen persoalan yang muskil. Yang ketiga, mereka mengatakan alam ini adalah qadim. Ya, mereka menyata alam ini qadim. Ya, memang tepat dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi silap. Mereka menyatakan alam ini qadim. Padahal Allah itu qadim. Alam ini hadis menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Allah Ta'ala mendahului segala aspek tertentu. Ahli falsafah ini berpendapat bahawa Allah itu illatul ula. Allah itu merupakan yang pertama penciptaan. Allah itu qadim, akan tetapi yang di bawahnya ada pula ma'lu. Mereka mengatakan yang berpendapat bahawasanya alam ini qadim macam Allah. Allah alam. Maksudnya Allah ini qadim, alam ini qadim. Itu merupakan pandangan mereka. Padahal Allah itu qadim, ya
yang kekal selama-lamanya, mereka ini alam ini hadis, itu yang sebenarnya. Okey, kita terus kepada slide yang seterusnya. Ni Imam Al-Ghazali menyatakan bahawasanya golongan falsafah ini juga termasuk juga falsafah Islam. Imam Al-Ghazali juga menyatakan bahawasanya Ibn Sina juga terpengaruh dengan pandangan mereka dalam kitab kekufuran ahli falsafah Islam, kekufuran ahli falsafah Islam, kerana mana-mana falsafah Islam, walaupun falsafah barat, falsafah Islam, mana-mana falsafah yang terpengaruh dengan tiga unsur ini juga kufur, yang menyatakan unsur yang pertama tadi, yang menyatakan bahawasanya dibangkitkan hari nanti dengan roh sahaja, bukan dengan jasad sekali. Yang keduanya, Allah ini tahu secara kulliyah. Mereka menyatakan bahawasanya Allah ini hanya tahu secara mereka ini tahu hanya Allah ini tahu secara kulliyah, tidak tahu kepada juz'iyah, padahal Allah ini tahu sekalian alam, segala sesuatu, kerana Allah Maha mengetahui. Seterusnya mereka menyatakan alam ini qadim juga, sama seperti Allah, padahal hanya Allah sahaja yang qadim, manakala alam ini hadis. Mana-mana ahli falsafah yang percaya kepada ataupun mengikuti aliran yang tiga ini, mereka juga termasuk daripada golongan kufur. Dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali, keruntuhan akhlak, keruntuhan ahli al-falsafah. Seterusnya kita akan pergi kepada rutbatul rabi'ah, peringkat yang keempat. Saya terus baca kepada maknanya. Golongan ini Al-Mu'tazilah, Musyabbihah dan kumpulan lain selain daripada golongan falsafah. Antaranya adalah Mu'tazilah, Musyabbihah, Mujassimah, Qadariyah, Syiah, Khawarij, Jabariyah, Wahabiyah termasuk daripada golongan mereka ini. Mereka membenarkan Allah dan Rasul. Mereka percaya kepada Allah dan Rasul, dan mereka itu tidak harus pendustaan terhadap Allah dan Rasul sama ada masalah atau bukan masalah yang tertentu. Mereka ini maksudnya yang pertama ini, mereka tidak mencari dalil untuk mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasul, sama ada masalah ataupun bukan untuk masalah. Mereka ini tidak berusaha dalam mengemukakan dalil bertujuan untuk mendustakan Allah dan Rasul, tetapi mereka menggunakan takwilan tertentu yang sesuai dengan pandangan mereka. Akan tetapi mereka tersalah dalam mentakwil Al-Quran dan hadis, sehingga salah dengan kehendak yang sebenar. Pandangan mereka itu berasas kepada ijtihad mereka. Mereka mentakwil ataupun mereka mentafsir Al-Quran dan hadis bertentangan dengan perkara yang sebenar. Saya rasa mereka lebih menggunakan pada akal mereka, dan sewajarnya kita mengambil sikap yang penuh berhati-hati dalam memelihara diri daripada melakukan mentakfir mereka ini selagi mana ada jalan untuk tidak mentakfir mereka, kerana mengharuskan pembunuhan, mengharuskan rapasan terhadap mereka. Mereka ini mereka yang mengucapkan, kebanyakan golongan ini merupakan golongan yang berpegang kepada ajaran, mereka percaya kepada Allah, mereka percaya kepada Muhammad, mereka percaya Nabi Muhammad, dan mereka percaya pada kalimah la ilaha illallah. Seeloknya kita tidak boleh mengkafirkan mereka selagi mana tidak ada dalil yang qat'i, sama yang terang Nabi Muhammad SAW yang mengharuskan membunuh dan merampas hak mereka, itu adalah salah sama sekali. Seterusnya kita akan pergi kepada dalil Nabi Muhammad SAW, merupakan hadis, wal khata'u fi taraki alfun kafirun fi hayati hawani minal khata'i fi sakfi muhjamati fi dammi muslimin wa qad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu salah atau salah membiarkan 1000 orang kafir hidup lebih mudah ringan daripada tersalah hukum bunuh seorang Islam dengan sebab kita hukum dia kafir. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an aqatil nasi hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, fa idza qalu qamu minni dama'ihum wa amwalihum ila bihaqqiha. Maksudnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku disuruh oleh Allah Ta'ala untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memerangi sekalian manusia, kecuali
hingga mereka itu ucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mereka itu terselamat daripada dikenakan hukum hakam terhadap mereka. Seeloknya kita mengelakkan daripada mengkafirkan golongan yang keempat ini kerana mereka percaya kepada kalimah la ilaha illallah berdasarkan hadis ini. Jadi untuk mengkafirkan mereka ini perlu kepada penjelasan dalil yang qat'i, dan juga mereka itu berkata benar bahawasanya, dan mereka mendusta terhadap kalimah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mendusta terhadap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahawasanya mereka ini jelas kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus kepada rutbatul khamisah, peringkat yang kelima, min taraki takzibu sarih walakin yankiru aslan min usuli syar'iyyah ma'lumah bitawatir min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini tidak mendustai dan percaya akan Allah Subhanahu Wa Taala secara jelas, tetapi mereka mengingkari satu asas daripada pelbagai syariat Islam yang diketahui secara yakin dan dengan sumber yang mutawatir. Mereka percaya kepada, mereka ni tidak dusta terhadap Allah dan juga tidak dusta kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka dusta terhadap asas kepada ajaran agama Islam itu. Kita akan pergi pada slide yang seterusnya supaya lebih jelas. Wa qawlu qail, dan mereka berkata as-salawatu khamsin ghairu wajibah. Mereka menyatakan bahasanya solat 5 waktu itu tidak wajib. Padahal dalam agama Islam kita wajib untuk solat 5 waktu sehari dan semalam. Mereka juga berkata faiza apabila kita berkata kepadanya faiza quri'a alaihil qur'ana wa akhbaru qala, bila dibacakan al-Quran dan hadis sahih kepada mereka, mereka berkata lastu a'lam sadri haza min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala'allahu ghalatu wa tahrifu. Mereka berkata mereka ini tidak tahu adakah ini benar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada kesilapan dan penyelewengan. Mereka menyatakan bahawasanya Al-Quran itu kemungkinan adanya penyelewengan ataupun tidak tepat kepada Rasulullah. Itu menyatakan padahal Al-Quran dan juga hadis itu mutawatir daripada Allah, dan Allah SWT, kita tidak boleh berdusta kepada Al-Quran, kepada Allah Taala. Kita perlu percaya secara total terhadap Al-Quran dan Sunnah yang mutawatir, hadis yang mutawatir. Seterusnya mereka juga berkata, saya terus baca makna. Mereka berkata saya yakin wajib ibadah haji. Mereka yakin wajibnya ibadah haji. Tetapi mereka tak tahu di mana itu Mekah, di mana itu Kaabah. Mereka juga yakin adakah betul, adakah benar mereka yang sekarang ini pergi ke Mekah, pergi ke Kaabah itu, adakah betul tempat itu adalah tempat yang dilakukan oleh tempat yang ditawaf, tempat yang dilakukan haji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan dalam Al-Quran. Mereka ini was-was. Mereka ini takwil pula adakah tempat ibadat Madinah, Mekah dan juga Kaabah itu adalah kiblat yang betul. Kita terus kepada seterusnya. Illa an yakuna ala syakhsi qaribi wa ihda bil islami wa lam yatawatir indahu ba'da hadhihi al amwari fi mahalli ila an tawatir indahu, kecuali orang yang berkata sedemikian baru masuk Islam. Ini diberi kelonggaran. Perkara yang mereka sebut tadi, adakah betul-betul ini merupakan tempat yang kiblat yang betul, diberi kecualian kepada mereka yang baru dimasuk Islam. Dia masih belum mengetahui tentang perkara itu. Betul lah, orang yang baru masuk Islam, ada setengah daripada mereka masih zero terhadap agama Islam ini. Jadi diberi kelonggaran kepada mereka. Maka pemerintah wajib memberi tempoh kepadanya sehingga maklumat tersebut menjadi satu perkara yang jelas kepadanya. Jadi pemerintah ini perlu beri tempoh kepada mereka yang baru masuk Islam ini, baru terhadap kerana mereka masih zero terhadap perkara tadi, sampailah mereka itu jelas kepadanya. Apabila mereka berkata oh begini
barulah hukum ini boleh dilucutkan kepadanya. Seterusnya, kita tidak boleh mengkafirkannya dengan sebab dia kufur dengan perkara yang diketahui secara mutawatir. Tapi Imam Al-Ghazali nak kita mengkufurkan dengan sebab dia ingkar sesuatu asas agama. Sebagai contoh, mereka ingkar solat 5 waktu. Solatnya seterusnya ar-rutbatus sadisah, rutbah yang terakhir, iaitu rutbah yang ke-6. Saya baca kepada maknanya lah. Peringkat ke-6, mereka ini tidak berterang-terangan berdusta terhadap perkara yang mutawatir, tetapi dia mengingkari perkara yang dikenal pasti sahih perkara itu berdasarkan ijma' ulama dan khabar mutawatir seperti Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka menyatakan seperti Nazam. Nazam ini seorang ulama yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah semata-mata dan tidak kepada ijma'. Jadi kita terus kepada yang bawah ni, merupakan salah satu golongan yang mengingkari dan menyalahi ijma', sedangkan ulama lain menyatakan ijma' itu sebagai hujah. Golongan An-Nazam ini yang berpegangan terhadap An-Nazam, seorang ulama ini. An-Nazam ini seorang ulama di India, saya rasa, yang tidak hanya berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak kepada ijma'. Lagi-lagi kiaslah. Dia mengingkari perkara yang telah pasti kesahihannya berdasarkan ijma' ulama. Ijma' ulama merupakan satu perkara yang benar, yang dipegang dan dia jadikan dalil yang tidak boleh dipertikaikan lagi. Itu seterusnya, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya memohon maaf atas segala kesilapan dan juga boleh PM saya sekiranya berlaku sebarang kesilapan.